Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Muslimin dan muslimat rahmatullah, alhamdulillah, bersua kembali untuk kita menyambung berbincang mengenai hadis Nabi SAW berdasarkan kepada kitab 40 hadis peristiwa akhir zaman ini. InsyaAllah pada kali ini kita akan menyambung perbincangan hadis yang ke-6, iaitu tajuknya golongan anti hadis. Ya. Hadisnya Anil Miqdam Ibni Ma'di Yakrib radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yushiku ar-rajulu muttaki'an ala arikatihi yuhaddithu bihadithin hadithi. Ya. Yuhaddathu bihadithin min hadithi fayaqulu bainana wa bainakum kitabullahi azza wa jalla fama wajadna fih min halalin istahlalnahu wa ma wajadnahu fihi min haramin haramnahu ala wa inna ma harrama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mithlu ma harrama Allah. Rawahu Abu Daud wa Ibnu Majah. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Ibnu Majah. Maksudnya daripada Miqdam bin Ma'di radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, hampir tiba satu zaman di mana seorang lelaki yang sedang duduk, ia bersandar di kerusi kemegahannya. Lalu disampaikan kepadanya sebuah hadis daripada hadisku. Maka dia berkata, pegangan kami dan kamu hanyalah kitabullah, Al-Quran. Apa yang dihalalkan oleh Al-Quran kami halalkan, dan apa yang diharamkan oleh Al-Quran kami haramkan. Kemudian Nabi SAW menanjutkan sabdanya, padahal apa yang diharamkan oleh Rasulullah SAW sama hukumnya dengan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, muslimin muslimat rahmatullah. Jadi hadis ini menunjukkan kepada kita bagaimana ya umat akhir zaman ni yang mengaku menjadi umat Nabi SAW, mereka menolak hadis Nabi SAW dengan alasan kononnya hanya berpegang kepada Al-Quran Karim, ya, sahaja. Jadi kalau kita lihat kepada keterangan perbincangan berkenaan dengan hadis ini, lelaki yang dimaksudkan dalam hadis ini ialah orang yang mengingkari kedudukan hadis sebagai sumber hukum yang kedua setelah Al-Quran Karim. Mana dia hanya terima ataupun percaya Al-Quran sahaja sebagai sumber hukum dan yang menjadi rujukan. Sedangkan pada hakikatnya golongan ni ada golongan yang menolak Al-Quran, ya, tak percaya, tidak beriman kepada Al-Quran. Hadis itu memang lebih lagi lah, sebab awal-awal lagi ditolak. Tapi sebenarnya mereka juga adalah golongan yang menolak Al-Quran itu sendiri. Ya, sebab apa? Sebab orang yang mendustakan salah satu daripada keduanya, mana sekiranya seorang itu menolak Quran, hanya menerima hadis, ataupun hanya mengatakan mereka berpegang dengan Al-Quran tapi tolak hadis, maka sebenarnya telah mendustakan kedua-duanya. Ya. Kerana
menjadi tanggungjawab, perintah daripada Allah kepada kita untuk kita mengikuti kedua-duanya. Kalau kita lihat bagaimana firman Allah Ta'ala, wa ma atakumur rasulu fakhuzuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa sahaja yang didatangkan oleh Rasul, maka hendaklah kamu ambil. Apa sahaja yang dilarang olehnya, maka berhentilah kamu daripada melakukannya. Jadi ayat yang saya bacakan ini jelas kepada kita bagaimana perintah Allah untuk kita ambil, guna pakai segala perkara yang dibawa oleh Nabi SAW, yang diperkatakan oleh Nabi SAW. Maka ia merujuk kepada hadis, selain daripada Al-Quran itu. Jadi dan kalau kita lihat dari segi hakikatnya, kita tak akan memahami Al-Quranul Karim sekiranya kita tidak merujuk kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab di antara cara untuk kita memahami Al-Quran ialah dengan kita melihat kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di kalangan ataupun terdapat hadis ini, ataupun kita sebut sunnah Nabi SAW yang menafsirkan Al-Quran itu, yang menjelaskan maksud Al-Quran itu. Sebab Al-Quran hanya menjelaskan garis panduan yang umum, dalam bentuk umum sahaja. Sebagai contoh saya bawakan, dalam Al-Quran Allah Ta'ala menyebut wa aqimus salah wa atuz zakah, dan dirikanlah sembahyang, keluarkanlah zakat. Tetapi tidak dinyatakan, kalau kita lihat dalam Quran tidak dinyatakan secara detail bagaimana untuk kita melaksanakan solat. Maka di sana ada hadis Nabi SAW yang menjelaskan kepada kita tentang bagaimana kaifiat solat. Dan Nabi SAW sendiri menjelaskan kepada kita melalui sabdanya, sallu kama ra'aitumuni usalli. Sembahyanglah kamu sebagaimana kamu lihat aku sembahyang. Mana kita ikut apa yang dilakukan oleh Nabi SAW berdasarkan kepada riwayat hadis yang ada. Begitu dalam masalah sebagai contoh untuk kita melaksanakan ibadat haji. Dalam Al-Quran Allah menyebut wa atimmul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah haji dan umrah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Menunjukkan kepada kita kewajipan melaksanakan ibadat tersebut. Tetapi dalam Al-Quran Al-Karim tidak jelaskan secara detail bagaimana untuk kita melaksanakan haji atau umrah itu. Maka di sana Nabi SAW menunjukkan jalan kepada kita, ataupun menunjukkan kepada kita caranya bagaimana untuk kita melaksanakan haji. Sehingga Nabi SAW menyebut khudhu anni manasikakum, ambillah daripadaku cara bagaimana untuk kamu melaksanakan haji kamu, bagaimana untuk kamu melaksanakan ibadat kamu dengan betul. Jelas kepada kita bagaimana hadis itu ada sesuatu yang menjelaskan apa yang terkandung dalam Al-Quranul Karim. Baik, walaupun di sana ada hadis yang menerangkan, menjelaskan kepada kita berkenaan dengan perkara yang tidak terdapat dalam Al-Quranul Karim. Jadi penting untuk umat Islam memahami tentang perkara ini, sehingga mereka tidak terpengaruh dengan golongan-golongan yang cuba untuk menyesatkan umat Islam. Negara kita sebagai contoh, timbul golongan JAM. Dengan namanya menarik, sedap, macam betul, Jemaah Al-Quran Malaysia. Dia kata tengok pada nama, hebatlah, Jemaah Al-Quran. Tuan-tuan,
Tapi mereka menolak hadis. Ya, mereka menolak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pelbagai alasan yang dibuat. Dan mereka mengatakan mereka hanya berpegang dengan Al-Quran sahaja, kerana itu sahaja yang sahih, itu sahaja yang boleh diikuti. Sedangkan apa yang mereka buat itu, ya, apa yang mereka pegang itu, apa yang mereka perjuangkan itu adalah merupakan suatu yang bercanggah, ya, dengan perintah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah kita bincangkan tadi. Dan sebenarnya golongan yang menolak hadis ini adalah golongan yang telah terkeluar, ya, daripada ikatan Islam. Maka hendaklah seluruh umat Islam, ya, berhati-hati dengan golongan yang seumpama ini. Ya, mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita daripada terpengaruh, ya, dengan golongan yang sesat sebegini. Sekali itu untuk kali ini. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.